Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita pagi edisi Rabu 5 Julai 2023. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan udara Israel ke atas Jenin, wilayah Palestin yang diduduki oleh rejim itu di tebing barat. Malaysia juga menggesa Israel segera hentikan pertumpahan darah itu dan benarkan penduduk Jenin mendapat akses bantuan kemanusiaan dan perkhidmatan kesihatan. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata Malaysia juga sekali lagi menggesa Majlis Keselamatan PBB dan anggota komuniti antarabangsa mendesak rejim Israel menghentikan jenayah kejinya demi keamanan dan kestabilan sejagat. Menurut kenyataan itu, peningkatan keganasan telah memburukkan lagi keadaan di Jenin dan banyak nyawa yang terkorban disebabkan oleh tindakan agresif Israel. Provokasi, tindakan agresif dan kekejaman berterusan yang dilakukan rejim Israel adalah pelanggaran secara terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa serta kemanusiaan. Jenazah 7 daripada 9 sekeluarga yang terkorban dalam tragedi kapal air di Jeram Air Putih selamat dikebumikan dalam satu liang lahat. Kesemua mereka dikebumi di Tanah Perkuburan Islam Felda Leper Hilir 3 lewat malam tadi. 7 jenazah itu ialah Karim Abdullah, 39 tahun dan isterinya Azizah AE, 40 tahun. Turut dikebumikan 5 anak mereka, Muhammad Zulkarnain Haikal, Putri Norina Natasha, Muhammad Haziq Zikri, Putri Aryana Umaira dan Putri Balkis Izzati Abdul Rahman. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan yang dihadiri lebih 300 orang. Terdahulu, van yang membawa kesemua jenazah tiba di Masjid Ubudiyah Felda Leper Hilir 3 diiringi kereta peronda polis sebelum disembahyangkan. Satu kejadian tanah runtuh dilaporkan berlaku di Kampung Juang Simpang Pulai pukul 7.24 malam. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarudzi Nur Ahmad berkata siasatan awal dijalankan mendapati runtuhan tanah terkena bahagian belakang sebuah rumah. Kejadian dipercayai berpunca akibat keadaan tanah kurang stabil susulan hujan lebat. Penduduk terlibat telah dinasihatkan untuk berpindah bagi mengelak kejadian tidak diingini. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun maut dipercayai terjatuh dari tingkat 10 sebuah kondominium di Labuan. Ketua Polis Labuan Superintendent Ahmad Jawila berkata mayat kanak-kanak itu ditemukan di tingkat 1 oleh penduduk. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai telah terjatuh dari bahagian tepi bangunan berpagar berdekatan dengan lift kondominium tersebut. Kejadian tidak melibatkan unsur jenayah dan kematian diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mayat dihantar ke Hospital Labuan untuk bedah siasat. Di Ipoh, seorang pesakit mental ditemukan maut selepas disyaki terjun ke dalam lombong di Taman Rasi Jaya, Menglembur. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Polis Yahya Hassan berkata, mayat mangsa berusia 55 tahun itu ditemukan terapung pada jarak 10 meter dari tebing lombong. Kejadian berlaku di lombong berhadapan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Wanhua 2. Mangsa beralamat di Kampung Baru Buntung dan tinggal bersama seorang abang dan adik lelaki. Pasukan penyiasat menemui sebuah motosikal dan sepasang selipar dipercayai milik mangsa di tepi lombong tersebut. Pemeriksaan lanjut terhadap badan mangsa mendapati tiada kesan jenayah. Keputusan bedah siasat mengesahkan punca kematian disebabkan lemas. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Adinda Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin iaitu Tengku Nurhana almarhum Sultan Mahmud mangkat pada pagi semalam di Hospital Glen Eagles, Kuala Lumpur.
Kenyataan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Muhammad Sofyan Abu Bakar memaklumkan jenazah Tengku Nurhana tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud menggunakan pesawat khas. Jenazah dibawa ke Balai Islam untuk penghormatan terakhir sebelum disolatkan di Masjid Al-Muqtafi Bilal Shah, Ladang dan disemadikan di sana. Sultan Mizan menitahkan tempoh berkabung selama 3 hari bermula semalam. Majlis tahlil diadakan selama 3 malam berturut-turut di Istana Syarqiyah. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memaklumkan pihak Meta menyatakan komitmen dan kesediaan bekerjasama erat dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Polis Diraja Malaysia untuk membendung jenayah dalam talian. Terdahulu, Fahmi mempengerusikan perjumpaan bersama Meta, MCMC dan PDRM di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Menerusi hantaran di Facebook, Fahmi percaya kerjasama yang terjalin membolehkan jenayah penipuan dan judi dalam talian selain isu 3R di platform Meta dapat dikurangkan. Pertemuan dilakukan susulan peningkatan kes-kes terbabit. Kerugian yang ditanggung rakyat Malaysia bagi tempoh Januari hingga Mei menerusi platform Meta iaitu Facebook, Instagram dan WhatsApp mencecah hampir 330 juta ringgit. Ini merupakan peningkatan 25% berbanding Januari hingga Disember 2022. QPEX menyarankan penguatkuasaan kamera badan bagi petugas di pintu masuk negara. Presidennya Datuk Adnan Mat berkata, rakaman kamera berkenaan mempermudahkan siasatan jika berlaku perkara tidak diingini. QPEX juga memandang serius terhadap dakwaan berat dilemparkan kepada imigresen yang didakwa terpalit rasuah di KLIA. Tegasnya, jika benar berlaku, perkara itu sepatutnya dilaporkan dengan bukti yang jelas kepada SPRM. QPEX membantah sekeras-kerasnya adanya ungkapan tentang unsur-unsur rasuah dalam proses menerima kemasukan pelancong luar melalui Jabatan Imigresen yang telah pun dibuat tuduhan liar oleh pihak-pihak tertentu. Beliau berkata demikian ketika membuat lawatan ke KLIA. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mengambil keterangan saksi daripada 3 individu termasuk seorang kenamaan yang terlibat dalam insiden kekecohan di KLIA. Siasatan menyeluruh sedang dijalankan bagi mengesahkan kes berkenaan. Selain itu, keterangan 2 saksi utama warga Cina juga telah diambil. Beberapa pegawai Jabatan Imigresen yang terlibat juga akan dipanggil untuk memberi keterangan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan kes disiasat mengikut Seksyen 16 Kurungan A Akta SPRM 2009. Sementara itu, Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengambil serius siasatan yang sedang dijalankan berhubung dakwaan amalan rasuah dan salah guna kuasa yang dilaporkan melibatkan petugas jabatan itu. Kenyataan Ketua Pengarahnya, Zamri Misman menyebut JPN sama sekali tidak akan berkompromi terhadap sebarang ramalan rasuah dan salah guna kuasa. Malah kekal komited menangani gejala rasuah di peringkat jabatan dengan melaksanakan pelbagai program pengukuhan integriti petugas. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Perdana Menteri menyatakan keyakinan kerajaan perpaduan dapat menawan 2 negeri pembangkang pada pilihan raya umum ERU nanti. Keyakinan itu berdasarkan kajian pasukannya yang menunjukkan kerjasama Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN disenangi rakyat. Kekal 3 negeri ataupun untuk tambah lagi 3? Dan kalau setakat dari segi PH dan BN perpaduan, kita tentunya tumpu ke 6-6. InsyaAllah dengan perkembangan yang ada sekarang, dari saya lihat semua kajian yang dibuat, saya dalam kerajaan itu dalam hormat tambahan
sikit. Saya lihat 3 negeri itu sangat kuat, boleh bertahan insya-Allah. Dan kita boleh sekarang ni dapat menjurus kepada 2 negeri. Di mana itu saya akan umumkan pada masa. Hari Jumaat memang ada satu perhimpunan besar di Sarawak. Baru kita luncurkan jentera secara rasmi. Beliau bercakap kepada media selepas melancarkan buku adab perbezaan pendapat dalam Islam karya Dr. Taha Jabir Al-Awani di Putrajaya. Pada PRU DUN kali ini, buat pertama kalinya kekuatan PH dan BN disepadukan. Kesemua 6 negeri, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu telah membubarkan DUN masing-masing. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menegaskan beliau bukan boneka kepada mana-mana pihak, malah mengamalkan tolak ansur dan kerjasama baik dengan semua sepanjang 7 bulan bersama dalam kerajaan perpaduan. Tidak ada tolak ansur. Saya bukan nak pertahankan kawan-kawan saya DAP. Dia dalam Jemaah Menteri. Dah 7 bulan saya. KSN ada dalam Mesyuarat Jemaah Menteri. Belum sekali pun dia pertikai program untuk Melayu ke, untuk orang miskin ke, untuk Islam ke. Belum sekali dalam 7 bulan ni. Jadi saya tidak mahu hukum dia. Salahkan dia. Jadi, kalau kamu gagal dulu, kamu pimpin berpuluh tahun, itu salah kamu, bukan salah pendukung kamu. Perdana Menteri menerima kunjungan hormat pertubuhan Profesor G70 di pejabatnya di Putrajaya. Kehadiran mereka diikutai Penasihat Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan dalam pertemuan itu beliau mendengar dan meneliti saranan G70. Saranan bagi membantu serta memberikan naratif yang positif untuk kefahaman dan aplikasi menyeluruh terhadap usaha Malaysia Madani. Perdana Menteri menyambut baik dan meraihkan setiap idea dan syur bagi merealisasi impaknya kepada rakyat pelbagai lapisan. Syur akan diperhalusi dan diterjemah kepada tindakan yang membawa manfaat kepada semua. Kerajaan menyalurkan peruntukan tambahan RM43 juta kepada Fama bagi pelaksanaan program jualan agro madani di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, 5,000 lokasi telah dikenal pasti bagi pelaksanaan program berkenaan. Sehingga 30 Jun lalu, program jualan agro madani itu telah dilaksanakan di 52 lokasi kompleks kerajaan di seluruh negara. Ia melibatkan kira-kira 720 usahawan tempatan serta membawa nilai penjimatan kira-kira RM320,000 kepada pelanggan. Untuk tahun hadapan, kita harap pada suku ketiga tahun hadapan pencapaian 10,000 lokasi ini akan dapat disasarkan untuk dicapai. Manakala KPDN sendiri telah mensasarkan jualan langsung ini untuk 222 kawasan-kawasan parlimen. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pemantauan pelaksanaan Majlis Tindakan Sara Hidup. Tambah beliau, KPDN pula diperuntukkan RM100 juta untuk melaksana program jualan langsung barangan keperluan dengan tawaran diskaun hingga 30%. Peningkatan kemasukan pelancong luar ke negara ini diyakini dapat mengukuhkan nilai mata wang ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslam berkata ketika ini lebih 200 juta pelancong dari China sedang merangka perjalanan ke pelbagai negara termasuk Malaysia. Susulan itu, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM perlu memainkan peranan penting bagi memastikan tiada kesulitan berlaku di pintu masuk negara. CIQ sentiasa meningkatkan kecekapan itu. Apa yang saya inginkan dan kita mengharapkan agar lebih ramai pelancong datang ke Malaysia dan tiada halangan-halangan di pintu masuk, walaupun mereka kena mengikut prosedur, tapi tidak ada halangan yang teknikal yang menyebabkan mereka terpaksa berbaris panjang sehingga kan mereka mencari negara lain yang lebih cekap. Itu kita tidak mahu.
Beliau berkata demikian pada lawatan rasmi Timbalan Menteri Kewangan ke JKDM Port Dickson. 92 anak-anak anggota tentera dan veteran menerima sumbangan disalurkan Yayasan LTAT. 28 daripadanya menerima derma siswa premium sebanyak RM5,000 manakala 64 lagi diberi komputer riba. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pemberian merupakan komitmen Yayasan LTAT dalam realisasi pelaksanaan dan hala tuju Kertas Putih Pertahanan. Ia memastikan hala tuju pendidikan anak-anak warga ATM terjamin. Agenda pelajaran ini menjadi tempat tumpuan utama kita untuk kita pastikan anak-anak dan keluarga ATM dan juga veteran mendapat apa orang kata dokongan dan juga apa jua masalah yang dihadapi mereka untuk memastikan anak-anak mereka yang menyambung pelajaran tidak terganggu kerana masalah-masalah kewangan, insya-Allah. Jelasnya, derma siswa premium merupakan bantuan one-off khas bagi mereka yang melanjutkan pelajaran ke 100 universiti terbaik dunia. Manakala komputer riba bagi yang melanjutkan pengajian ke IPTA di peringkat ijazah sarjana muda. Datuk Seri Muhammad ditemui pada Majlis Karnival Pendidikan ATM. AIS Selangor berharap pelarasan tarif air bagi kategori domestik dapat dilaksanakan secepat mungkin. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutifnya, Insinyur Abbas Abdullah berkata langkah tersebut bagi memastikan keseimbangan antara hasil dan perbelanjaan AIS Selangor dapat dicapai ke arah bekalan air yang berdaya tahan. Syarikat itu kini beroperasi dalam persekitaran tarif yang tidak memulihkan kedua-dua perbelanjaan modal CAPEX dan perbelanjaan operasi OPEX. Bermakna tiada keseimbangan antara hasil dan perbelanjaan. And we hope that the tariff setting mechanism will proceed as planned and also according to the targets. Tarif bekalan air untuk pengguna domestik kekal tidak berubah, namun kerajaan melalui Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan cadangan semakan semula tarif air. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 11 warga Palestin maut dalam serangan besar-besaran terbaru tentera Israel di Jenin. Rejim Zionis melancarkan operasi ketenteraan paling ganas sejak 2002 dengan lebih 1,000 anggota dikerah. Letupan besar kedengaran di kamp pelarian Jenin, utara tebing barat ketika pertempuran sengit berlaku antara pejuang Palestin dengan tentera Israel. Serangan udara Israel menyasarkan bangunan awam manakala tentera rejim menyerbu bandar itu dan mengepung kamp pelarian. Menteri Kesihatan Palestin Mai Al-Khaila mendakwa tentera Israel menghalang petugas perubatan memasuki kamp pelarian untuk membawa mangsa yang cedera ke hospital. 2 sekolah dan pusat perubatan turut terkena tempias impak serangan itu. Kementerian Penerangan Palestin berkata, petugas media juga tidak terkecuali menjadi sasaran, dikepung dan ditembak selain peralatan mereka dibakar. Pada hari kedua serangan rejim Israel, pejuang Palestin berjaya menembak jatuh 3 drone yang terbang di ruang udara kamp pelarian Jenin. Ini pula rusuhan ganas di seluruh Perancis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyifatkan rusuhan itu berpunca daripada sentimen perkauman. Beliau menyalahkan pergolakan di Perancis itu atas faktor Islamofobia yang dikaitkannya dengan penjajahan masa lalu. Benzer vakalar ülkemiz özellikle sömürgeci geçmişiyle bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan kısa sürede diğer ülkelere yayılan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır.
sistematik şekilde baskı gören, kamusal hayatın dışına itilen varoşlarda, gettolarda yaşamaya mahkum edilen göçmenlerin çoğu Müslümanlardır. Şiddet maalesef şiddeti doğurmuş ve bugünkü hadiseleri tetiklemiştir. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de rüzgar ekenler fırtına biçmektedir. Beliau turut mengecam kes rompakan yang semakin meningkat susulan rusuhan itu. Dalam kejadian semalam, Nahil M. berusia 17 tahun berketurunan Algeria dan Maghribi ditembak mati oleh pegawai polis di pinggir bandar Nentre. Taliban melarang operasi salon kecantikan di negara itu dan menarik balik lesen yang dikeluarkan sebelum ini. Arahan itu dikeluarkan Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Maksiat Afghanistan. Memetik surat kementerian yang dihantar kepada pentadbiran Kabul, pengoperasian salon kecantikan wanita akan dilarang. Dalam tempoh tertentu, lesen dan kontrak yang dikeluarkan adalah tidak sah. Taliban telah menyekat hak wanita untuk mengembara, belajar dan bekerja sejak ia menguasai Afghanistan pada Ogos 2021 berikutan pengunduran tentera asing dan kejatuhan kerajaan yang disokong Amerika Syarikat. Pada Disember lalu, wanita Afghanistan dilarang bekerja untuk organisasi bukan berasaskan keuntungan NPO. Ketua Parti Pracacat Wan Muhammad Nur Mata dipilih sebagai Speaker Dewan Rakyat Thailand yang baharu. Wan Muhammad menang tanpa bertanding selepas pemimpin parti Move Forward Peter Limjaroenrat mencalonkannya. Mengikut prosedur pemilihan, jika terdapat hanya satu pencalonan, maka individu akan dipilih secara automatik. Pemilihan Wan Muhammad Nur bagaimanapun belum diperkenankan oleh Raja dalam bentuk titah diraja. Bagaimanapun, Wan Nur menjelaskan beliau akan menjalankan tugas secara adil dan telus. Beliau mempertimbangkan draft undang-undang dan petisyen untuk memperbaiki kehidupan semua rakyat Thailand. Sebaik sahaja beliau memegang jawatan itu, antara tugas pertamanya ialah membentangkan undi Parlimen Dwi Cameron kepada Perdana Menteri untuk membentuk kerajaan seterusnya. Peru akan mengisytiharkan status kecemasan di kawasan sekitar gunung berapi Ubinas di wilayah selatan Mengkuar. Ia susulan gunung berapi paling aktif di negara itu telah memuntahkan abu lahar selama beberapa hari. Perdana Menteri Alberto Otarola memberitahu status kecemasan mungkin akan diisytihar bagi langkah pencegahan yang diperlukan untuk wilayah itu. Institut Pertahanan Awam dalam satu kenyataan berkata bahawa amaran status kawasan itu telah dinaikkan kepada jingga daripada kuning. Ia mengikut piawaian kebangsaan selepas gunung berapi itu mengeluarkan abu lahar yang mencapai ketinggian 1,700 meter. Institut itu menasihatkan 2,000 penduduk untuk menjauhi gunung berapi dan memastikan pintu dan tingkap ditutup. Pada 2019, ratusan penduduk berhampiran gunung berapi Ubinas dipindahkan selepas letupan berlaku. Perkembangan sukan, 50 pasukan akan berentap kejohanan rugby 7-11 Sevens Kebangsaan 2023. Kejohanan berlangsung di dua venue di Ipoh bermula 21 hingga 23 Julai dengan hadiah wang tunai berjumlah hampir RM30,000 jadi rebutan. Kesatuan Rugby Malaysia memaklumkan kejohanan itu akan diadakan di Stadium Rugby Perak dan Kamp Batalion 23 Regimen Askar Melayu Diraja. Seperti edisi tahun lalu, kejohanan tersebut mengekalkan 4 kategori iaitu lelaki terbuka dengan 15 pasukan, wanita terbuka 10 pasukan, lelaki bawah 20 tahun 14 pasukan dan wanita bawah 20 tahun 11 pasukan. Format kejohanan akan dijalankan dalam 2 pusingan iaitu pusingan awal bagi peringkat kumpulan dan pusingan kalah mati untuk peringkat suku akhir ke atas. Bagi memberi impak kejohanan tahun ini, KRM turut membenarkan pemain lelaki skuad kebangsaan Bunga Raya Sevens beraksi untuk negeri masing-masing.
Tiga kejohanan badminton terdekat bakal jadi medan bernilai prestasi terbaik pemain persoalangan lelaki utama negara Lee Zijia. Ia sebahagian daripada usaha jurulatih Wong Tat Ming bagi menyediakan program latihan sesuai untuk pemain tersebut. Tat Ming berkata beliau mahu menyaksikan sendiri keupayaan Zijia ketika beraksi bermula dengan terbuka Korea Selatan dan terbuka Jepun yang berlangsung bulan ini serta terbuka Australia pada Ogos. Selain menambah baik kemahiran, fokus utamanya adalah untuk meningkatkan keupayaan psikologi Zijia dalam menyerap tekanan untuk kembali mempamerkan aksi cemerlang. Zijia dilaporkan kembali mendapat motivasi selepas memilih berehat seketika berikutan prestasi merudumnya termasuk terkeluar seawal pusingan pertama terbuka Singapura dan terbuka Indonesia pada Jun lepas. Kejohanan badminton kebangsaan atlet pelapis Kedah Ng In Kin akui pengalaman beraksi di peringkat kebangsaan sesuatu yang cukup berharga dalam karyanya. In Kin memulakan kempen kejohanan kebangsaan sulungnya dengan langkah kanan apabila berjaya menundukkan lawan Ethan Loh League Team 21-15, 21-13. I feel very happy about my match just now. Yeah, the drift and everything I think I've controlled very nice. I don't put any goal. I don't put myself a target, but I just want to try my best in every game and see where can I go. Kejohanan badminton kebangsaan yang membuka tirainya semalam hingga 9 Julai di Stadium Juara Bukit Kiara itu kembali dalam kalender badminton negara selepas 4 tahun tidak dianjurkan berikutan pandemik COVID-19. Baik, beralih ke bola sepak, Kelantan United KUFC tekad memperkuat cabaran untuk baki saingan musim ini dengan menandatangani 2 pemain import dari Korea Selatan. Ia diharap mampu memberi kekuatan tambahan buat skuad Kijang Hijau untuk memperbaiki kedudukan mereka. Kim Min Yu berusia 22 tahun merupakan pemain sayap dibawa masuk dari klub Liga K4 Korea Selatan, Pyeongtaek Citizen FC. Manakala Kim Deok 21 tahun yang beraksi di posisi pertahanan pula adalah bekas pemain klub Liga 3 Thailand, Saraburi United FC. Kedua-duanya telah menyertai sesi percubaan bersama pemain lain sejak minggu lepas. Mereka mempamerkan corak permainan yang baik serta dilihat mampu memberi sumbangan kepada kelab dan pasukan. To Main Game. I'm your host Ifa, and in this episode we have a ton of awesome esports just for you. Yeah, it's on a small scale, but the passion's still there. Baik, saudara, berita pagi melabuhkan tirainya. Ikuti berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.